Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Akmal Nasir, Ketua MK dan pimpinan AMK, Saudara Syed Ibrahim dan pimpinan Johor, Jimmy Puah dan rakan-rakan yang hadir. Saya turut bangga pada tengah ini kerana AMK nampak awal siap jentera dan cukup semangat dan committed. Dan bila dengar Yunis Suharan dan juga Ketua AMK Surah Kemal bicarakan juga isu-isu ya, isu rakyat. Ini yang penting. Orang yang menilai percaturan politik semasa melihat kepada pertembungan dan pembenturan idea atau kekuatan, dia mengandaikan bahawa semua parti politik itu lebih kurang sama dan tokoh-tokoh politik itu juga sama. Dia lupa bahawa kita dapat menyelami dan meneliti sosok dan idealisme perjuangan. Ada perbezaan dia. Benar, dalam mana-mana sistem politik, pertarungan itu menuntut suatu pihak menang. Tetapi kita kemenangan itu sendiri pun kita syaratkan. Kemenangan itu bukan sekadar kuasa, tetapi pertanggungjawaban bagi golongan berkuasa yang disebut democratic accountability. Sistem demokrasi itu membolehkan orang bersuara, memberi pandangan. Tetapi sistem demokrasi itu hanya mampu berhasil sekiranya ada pertanggungjawabannya, accountability. Dan kita dengan ketempangan sistem demokrasi, tapi rusak kerana pertanggungjawaban ini tidak ada. Saudara Kemal ceritakan beberapa isu rakyat yang menyentuh utamanya kalangan muda, tapi tidak ada pertanggungjawaban di kalangan politik penguasa ada sekarang. Sebab itu, bila kita katakan suara anak muda itu, dia bukan sahaja suara anak muda, tapi suara anak muda sebagai conscience rakyat, suara hati nurani rakyat. Ini yang meletakkan perbezaan kita di kalangan anak muda AMK dengan kerja-kerja anak-anak muda, bahawa suara mereka mesti mewakili suara rakyat, dan rakyat yang majoriti ini adalah rakyat yang tersisih dan derita. Bukan percaturan kaum, percaturan golongan berkuasa dengan kepentingan rakyat, golongan yang merampok kekayaan dengan golongan yang tertekan dan tertindas kerana sistem itu yang menekan. Dan yang kita bicarakan apa? Kita bicarakan soal hak, soal ekonomi, soal budaya, mutu pendidikan, peluang kesihatan awam. Ini yang tidak masuk dalam pertimbangan dan perkiraan parti-parti politik biasanya. Ada kalangan yang menyuarakan pandangan golongan elit, sama ada muda atau wanita atau yang tua, mewakili satu pandangan, bercakap soal institutional reform. Ya, kita mahu ada reform institusi, SPRM, Badan Kehakiman. Tetapi yang juga mendesak adalah isu rakyat, pengangguran, kemiskinan yang terus melebar pasca COVID-19 dan banjir. Jumlah kemiskinan itu bertambah. Tak malu, tidak mengaibkan kita kah? Bagi negara yang kaya begini mengizinkan keluarga kita dihimpit dan beberapa kelompok kecil terus merampok kekayaan sesuka mereka. Balak mereka ambil. Kepentingan minyak dan kontrak mereka sapu. Kontrak-kontrak berbilion dari YMDB kepada 5D sekarang, DNB. Sama saja.
Pimpinan silih berganti, politik pilih berganti, tapi perampak, perangai, bobrok, buruk itu terus melanda rakyat kita. Sebab itu kita harus bangkit dan lawan tetap. Ini sebabnya mengapa suara kita harus berbeda. Ya, kita harus merangkul semua, ya. Sebab itu kekal dalam Pakatan Harapan. Kerana teruji semangatnya, kesediaan bekerjasama. Tetapi kita harus ingat landasan keadilan dan reformasi. Dulu bila 1999 dia kata agendanya hanya bebaskan Anwar. Lepas itu parti ini akan lingkup. Tetapi mereka lupa bahawa kita tuntut sejak peristiharan Permatang Pauh 98. Kita mengandaikan satu parti yang mempertahankan aspirasi rakyat. Ya, majoritinya umat Islam dan Melayu. Tapi tidak pernah meninggalkan dan menyisihkan, meminggirkan atau merendahkan martabat kemanusiaan. Walaqad karramna bani Adam, kerana kita yakin Allah mengangkat keturunan Bani Adam itu. Maknanya faktor manusiawi. Maka kalau itu yang dibicarakan, dimensi manusiawi itu dalam pemerintahan harus ada. Maka perwakilan mesti ada. Parti yang majoritinya Melayu tetapi mewakili semua kaum. Dan dalam pilihan raya mesti ada kesungguhan kita. Betapa sukar pun. Saya sementara tadi di Ulu Tiram dengan Syed Ibrahim. Majoriti Melayu. Diikuti Cina. Kemudian India. Kecil. 10-13% mungkin. Calon kita India. Jadi naratifnya nanti di situ ialah kawasan majoriti Melayu harus Melayu. Kalau itu diambil sebagai pertimbangan, dimensi manusiawi dalam politik itu tercalar. Kerana godaan minoriti itu kekal minoriti di semua kawasan dan tidak mungkin diangkat sebagai kaum, sebagai mewakili satu kaum. Maka oleh demikian, keadilan mesti berfikiran mengikut kerangka lebih besar. Majoriti calon dari 56 di Dewan Undangan Negeri atau 222 parlimen, Dewan Undangan Negeri Johor 56. Itu majoriti besar Melayu dan Bumiputera kerana demografi penduduk. Tetapi kalau tidak dipikirkan kepentingan meletakkan calon kaum lain, termasuk India dan China, maka kita tidak boleh menganggap kita ini dari segi democratic accountability satu negara pelbagai kaum dan agama sebagai adil. Orang tanya, dan saya masih ingat sebelum pengkhianatan dan langkah syaratan, pemimpin mereka dalam pertemuan dengan saya mengatakan, inilah peluang kita meletakkan satu negara Melayu Islam. Ya, kita selalu ni Melayu KP ya selama ini. Ini peluang. Jadi sepatutnya saya dengan basis daripada zaman ABIM dan PKPIM dulu patutnya mendukung kerana asas Islam. Saya jawab, saya bertanding di Port Dickson, majoriti Melayu diikuti oleh Cina dan sekitar 11% India. Di kalangan pengundi India itu hampir 90% mengundi saya. Di kalangan pengundi Cina hampir 80% mengundi saya. Di kalangan pengundi Melayu yang berpecah, ya, pada UMNO, PAS bersatu, maka hampir 60% mengundi saya. Jadi bila saya balik ke Port Dickson, kau jumpa orang India, saya nak kata apa? Porah, tak penting. Manusia jenis apa saya? Bila turun pilihan raya,
calonnya Anwar, seorang Melayu Muslim, memohon dukungan daripada India, Hindu, Tamil dan lain-lain, dan juga Cina. Sebab itu saya bagi tahu, jawapan saya ialah saya ada maruah. Ini istilah yang digunakan di sini. Honor and integrity. Maruah daripada perkataan Arab, muru'ah. Manusia itu, dimensi manusia yang bedakan dengan haiwan, kerana dia ada honor and integrity. You boleh ada kuasa, boleh gemerlapan, boleh ada kekayaan yang melimpah, ilmu yang tinggi, tapi tidak ada maruah, dimensi manusia itu tercalar. Maka oleh demikian, kalau saya mau dukungan orang India di Port Gusau, tidak wajar saya mengenepikan perwakilan mereka dalam pemerintahan negara ini. Tak siapa mungkin nafikan tentang majoriti Melayu, Bumi-Putra sebagai tunggak dan asas negara kita. Malah dalam naratif, dan saya ingatkan anak-anak muda, ya, jangan oleh kerana kita nak dapat sokongan satu kaum Cina atau India atau orang bandar, kita jadikan naratif seperti mana berlaku sekarang, aksi menyelar dan menyerang orang-orang Melayu saja. Tengok penulisan-penulisan, politik salah Melayu, ekonomi salah Melayu. Padahal yang merompak itu Melayu pun, Cina pun, India pun, Iban pun merompak juga. Mengapa bila mari soal hak semua, bila rompak Melayu saja salah? Begitu juga tentang kezaliman. Jadi kita harus ingat, kalau kita berkatakan kita ini parti pelbagai kaum, maka dia harus menekankan soal sistem, soal dasar. Rasuah ini benar lebih tercemar pimpinan Melayu kerana mereka majoriti. Selama ini Perdana Menterinya, Menteri Kewangannya, Menteri Kanan semua Melayu. Tetapi saya tidak setuju. Sementara kita tidak mau race card politik kaum, kita juga tidak mau serangan terhadap kaum Melayu itu keterlaluan seperti yang berlaku sekarang di kalangan akademik, sarjana, political analyst. Proses itu fraudulent dan kritikan itu tidak munasabah. Jadi saya nak pertahankan bahawa majoriti Melayu itu tak terkesan dengan dasar itu memunggah kekayaan. Ada banyak bilioner. Malam tadi saya sebut umpamanya, ada mantan menteri meninggal, bergaduh antara mertuanya dengan isterinya. Bergaduh apa? Harta berbilion ringgit. Kes satu persatu di mahkamah, isu rasuah dan harta berbilion ringgit. Ada yang pemimpin MCA kata tidak terlibat selama ini. Dia buta sejarah. Bahawa pimpinan MCA yang tercalar juga banyak. Cuma pada masa itu Perdana Menteri tidak ambil tindakan. PKFZ itu berbilion ringgit juga, melibatkan pemimpin MCA. Jadi bagi saya bukan soal parti, bukan soal kaum, tapi soal sistem yang bobroknya harus dirubah. Ini artinya reformasi. Demokratik, ekonomi yang menjaga rakyat. Tengok anak-anak muda. Saya pergi satu rumah minggu lalu. Rahim Gaus pada sini, dia ada sekali. Pergi jumpa guard dan selalu saya Assalamualaikum, dari mana? Dia saya asal Kelantan. Oh, dah lama kerja, lama. Dulu belajar mana? Saya ingat dia jawab sekolah menengah mana. Tak, saya belajar keluar daripada UiTM. Ambil jurusan apa? Ada dia sebut business studies ke apa. Oh, kerja security guard. Melayu. Jadi soal pertahankan hak orang India saya setuju, hak orang Cina saya setuju. Sikap merendahkan orang Melayu pada yang Melayu itu, ini dia Grab driver,
security guard. Jadi harus kita merentas kaum ini. Ya betul, jarang saya jawab macam ni, kerana saya pun rasa mual dengan sikap menghina mana-mana kaum. Saya tidak peduli. Kalau faktor manusia itu, kita harus ke depan. Kalau orang Melayu dihina, kita pertahankan. Orang Cina atau orang India atau Iban atau Kadazan, ini artinya dimensi karamah insaniah. Jadi itu soal ekonomi ya, yang berlaku sekarang ini. Kemiskinan majoriti besar, sebutlah dasar ekonomi baru. 2 minggu lagi kita akan sambut di Baling, mengenang peristiwa Baling 1974. 1971 dasar ekonomi baru diluncurkan. 1974 Disember, orang-orang kampung, orang Melayu penuris getah bangkit melawan kekejaman, kezaliman, penindasan dan kerana kemiskinan mereka. Jadi jangan berfikir dasar ekonomi baru itu betul dia menjadi propaganda yang dapat disambut oleh orang Melayu. Jadi dalam kita kritik, kita harus juga tahu dari segi ekonomi sangat lemah program, kerana dia lebih menguntungkan beberapa kerat korporat Melayu yang bekerjasama dengan korporat Cina dan India. Jangan nafikan itu. Dan mengapa nak disalurkan kepada satu kaum? Yang miskin itu petani di Baling. Sebab itu kita adakan satu acara yang besar yang disambut, dibuat oleh orang-orang kampung dan NGO. Dia jemput saya, dan ia membuktikan aspek ekonomi desa dan pertanian yang belum mampu diselesaikan dan ditangani dengan baik. Ingat, 1971 dasar ekonomi baru yang konon akan menyelamat, beri nafas hidup baru bagi orang Melayu. Disember 74 orang Melayu kampung bangkit kerana mereka miskin dan papa. Dan sebagai contoh, tetapi apakah ini masalah Melayu? Tidak. Kita cakap soal kemiskinan bandar, Melayu, India, Cina. Tengok estate-estate. Selalu sebagai contoh Ijuk, kerana saya familiar dengan kawasan itu. Jawi di selatan seberang Perai, umpamanya, itu kawasan-kawasan masyarakat India yang sangat miskin. Kesenjangan di antara Melayu kaya, Melayu miskin lebih lebar, jauh lebih lebar sejak 1971. Dan taraf kemiskinan Melayu, Cina, India di paras yang paling rendah. Walaupun masih ada lagi tokoh-tokoh India mengampu belah sana. Saya tak faham mengapa kaumnya merempat, dia jadi pengampu dan penjilat, tidak ada maruah. Jadi kita harus ingat. Jadi kalau kita nak berjuang, saya ucap terima kasih kepada pimpinan AMK kerana sudah bawa isu-isu ini. Bukan penjilat atau pilih. Rasuah geng kita okey, geng lain tak boleh. Ini jadi masalahnya. Dan walaupun kita tahu kekuatan Pakatan Harapan, dan ini juga tercalar kita. Kerana sementara kita berjaya menyerang rasuah di kalangan pimpinan UMNO, kita membiarkan beberapa pemimpin kita termasuk dari keadilan yang mempunyai kekayaan yang luar biasa, dan semuanya dimaafkan kerana SPRM dikuasai oleh kita pada ketika itu. Ini bertentangan dengan semangat reformasi yang kita bicarakan, saudara. Saya sengaja lontarkan ini kerana ini dia reform, dan ini bagi kita pilihan raya. Dan ini maknanya mesejnya lebih sukar ketimbang atau berbanding dengan mesej yang orang nak sampaikan. Bagi RM100 undi saya, itu lebih senang. Tapi kita bawa idea reform yang mesti tercetus dari hati nurani, itu conscience, maknanya dengan sistem moral dan etika. Soal akhlak, kalau tidak ada, bawa
atas suara anak muda AMK, tetapi yang perasaan besar sebahagiannya kita padamkan, sebahagiannya kita angkat. Bukan sekadar padamkan, perasaan besar itu menjadi idola kita dan penjilat, menyampah begitu. Maka dia tidak bukan suara reform. Ya, banyak lain, bukan saja bosku saja. Ya, you must understand. We reject corruption as a matter of principle. Sebab seperti yang disebut oleh Ketua MK tadi, hasilnya itu rakyat bawah. Tengok sistem perbankan. Saya bawa baru ni kes yang di Hong Kong, 2.8 bilion ringgit. Bank-bank yang dikuasai oleh kerajaan. Anak muda nak pinjam 20,000 boleh dapat? Sila. Besok beratur pergi ke bank. Senin. Pergi ke CIMB, Maybank, pergi atur. Ya, tanpa cakaran. Pergi dan bagi tahu siapa suruh datang, Anwar Ibrahim suruh datang. Orang tanya, mana dia collateral? Tak ada. Sebab saya bagi contoh investment di Hong Kong. Oh, baik. Kita buat semua due diligence yang bagus. Ya, ya. Bankrupt juga. You janji nak buat ayam, tak bankrupt. Dapat 20,000. Tak ada dapatnya. Why? Because sistem itu bobrok. Sistem itu memilih untuk pertahankan golongan atasan dan kaya. Dulu dan sekarang. Jangan anggap ini hanya masalah sekarang. No. So kita fight itu sistem yang bobrok. Orang tak senang, saya tak kira. Kurang mendapat perhatian, doesn't matter. This principle we will never compromise. Jadi saya harap saudara yang kata muda ni bawa semangat ini. Jangan tercalik dengan titik bengik, persoalan titik bengik dan kelompok dan kabilah dan sebagainya. Saya meletakkan harapan yang paling tinggi dalam pengalaman saya memimpin parti ini, ataupun sebelumnya Azizah sebagai presiden. Saya fikir kali ini kita berikan perhatian tentunya lebih. Walaupun sebelum ini ada orang kata ni masalah angkatan muda, orang muda. Dah sebelum ini parti kita terbaca, tengok, melihat ketua penerangannya, komunikasinya, bendaharinya, organisasinya, semua jadi kalangan muda. Ya. Ini bukan slogan baru. Slogan anak muda ini disebut sejak dalam Al-Quran. Yang selalu susah hafal. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Itu yang ucapan saya tentang hai anak muda. Banyak dengar. Saya ingat lebih popular di Indonesia daripada Malaysia. Itu kita kupas surah dalam surah Al-Kahfi itu. Anak muda. Tapi anak muda bagaimana? Dia terpahat warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Karena terpahat dalam hati sanubari mereka, bukan suara lawangan mereka, bukan kerana kekayaan dan pangkat yang dijanjikan, bukan sebenarnya calon itu tidak terpahat di hati sunari mereka keyakinan untuk membuat sesuatu yang baik. Dan tahu bahawa bukan ada kuasa atau kekayaan atau sogokan yang boleh pengaruhi mereka, tetapi kerana Rabbus samawati wal ard, kerana Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini keyakinan yang disebut, selalu saya popularkan courage and conviction. Saya dengar sekarang orang belah sana pun ulang banyak kali yang itu, termasuk di kalangan pengkhianat. Saya baca, dia masuk courage and conviction. Betul saya kata, frasa dan slogan boleh memukau, tapi juga boleh mengelirukan. Dan kita kena yakin ini, anak muda yang punya prinsip, yakin, yang ada batas akhlak dia. Mana boleh soal-soal. Anak muda daripada dulu disebut tadi, Al-Fatih disebut Fahmi, atau Usama sebelum itu. Tapi tengok tokoh bagaimana. Tengok keyakinan dia, akhlaknya, komitmennya. Ini yang kita tanam, harus tanam di kalangan anak muda. Jadi sudah mengharungi dalam
pilihan raya negeri Johor ini hanya satu langkah, satu babak. Dan saya terkesan dan memang gembira, alhamdulillah, pada hari ini kerana saya lihat ada kesungguhan daripada AMK yang anak muda untuk mendepani ke depan. Dia mahu suara kami, tapi bila ini semua ke belakang. Ya, tapi nak suara anak muda bisa dengar. Tapi pilih yang rasuah besar, jahanamkan segala badan kehakiman dan sistem negara kita ini, keluh membisu. Kena ingat, kadang-kadang didukung pula oleh konglomerat yang terkenal sebagai kroni dan perasuah. Jadi kena berhati-hati, saudara. Jadi AMK ini mesti depan, mesti jauh lebih berani, mesti siap dan lebih tegas. Saya setuju. Jangan garang saya dengan saya, sudah. Dan apa yang sudah lakukan pada hari ini, saya ucap betul-betul bangga. Bagi saya Ibrahim negeri, kita bagi tempoh, tapi kita lancar jentera AMK dulu. Ini satu yang positif. Ini baru tinjau ke depan. Tetapi pastikan tiap cabang ada penyertaannya, suaranya, sama dia jadi calon atau tidak. Prinsip perjuangan itu bisa ditekankan. Saya tidak mau berlaku di mana anak muda itu zahir hanya bila ada calon anak muda. Dia ini adalah jentera perjuangan. Harus ada calon anak muda. Itu tidak boleh kita pertikai. Tetapi beda AMK dengan yang lain ialah bahawa AMK itu wujud zahir, cergas di lapangan semuanya. Dan kalau kita bertanding 20 kawasan, tiap tempat yang kita pergi, saya nak tengok barisan anak muda itu ketara di depan. Boleh tak boleh kita tengok dulu. Tapi secara serius saya bangga pada hari ini. Ucap terima kasih kerana seperti yang disebut oleh Saudara Kemal, persiapannya, latihannya, programnya, dan isu-isu diangkat itu difikirkan dengan teliti dan diketengahkan supaya dapat difahami oleh anak muda terutamanya dan rakyat. Kerana siapa anak muda? Anak kepada ibu bapanya, saudara kepada kakak dan adiknya. Jadi suara dia itu harus menjadi suara rakyat. Jadi kena ingat, dia bukan suara, dia suara anak muda, tetapi conscience keluarga dan rakyatnya. Menyampaikan hasrat, aspirasi dan hati nurani rakyat. Ini baru relevan anak muda. Kalau tidak, sekadar dia fikir penyertaan dia, participation dia, kedudukan dia, allowance dia. Tetapi kalau dibangkitkan seperti mana yang dibariskan tadi oleh Saudara Akmal, isu dia, isu yang sangat dekat dan mengesankan di kalangan rakyat kita. Untuk itu saya ucap salut dan terima kasih kepada saudara-saudara. Dan dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan jentera pilihan raya yang akan memenangkan calon-calon kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey ya. Aku Johor garang lah. Masya-Allah. Allahu Akbar. Hebat. Geram saya lah. Jalan sikit. Naim, jauh sikit. Aku mana?
Suara di dalam